Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita berbincang semula tentang Juadah Syawal 1001 Asnaf yang mana kita akan bersama dengan tetamu daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan pentingnya untuk kita ketahui bersama bahawa yayasan ini bukan sahaja membantu golongan Islam sahaja tetapi juga meluaskan pertolongan dan juga bantuan kepada masyarakat yang tidak beragama Islam. Jadi ini merupakan satu daripada inisiatif berterusan yang akan dijalankan dan pentingnya usaha-usaha seperti ini terutama sekali dalam tempoh PKP yang bersyarat yang akan diperkenalkan bermula esok. Jadi pastikan anda juga turut menyumbang dan membantu usaha-usaha seperti ini. Kita bersama dengan tetamu kita di studio. Terima kasih Ustaz Bahtiar Fitri Haji Abdul Hamid yang merupakan pengurus dakwah Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ustaz memang kalau bulan Ramadan ni kalau cakap tentang sedekah dan juga pertolongan memang ramai yang tampil. Betul. Mereka tahu keberkatan melakukan ibadah bulan Ramadan. Betul. Ramai ingin mengambil peluang barangkali untuk cuba mendapatkan keberkatan yang kali lebih lah kalau boleh kata Ustaz ya. Pertama pula kita dah masuk hari ini dan nak mula 10 hari terakhir Ramadan. Memang dapat pahala-pahala yang teruja tu lain macam kan. Sebab ada orang menyimpan duit untuk 10 hari terakhir Ramadan. Ada. Begitulah ceritanya. Ustaz, seperti biasa mungkin kita perkenalkan dulu Yayasan Budi Ihsan Malaysia kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Terence dan juga Leha. Salam. Okay, dan juga kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia TV1 ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu lah berkaitan dengan yayasan ini, sebuah yayasan awam. Kami baru saja bertapak lebih kurang 2 tahun sebenarnya. Tetapi subhanallah kami dapat dana yang sangat besar untuk kami membantu. Dan idea yayasan ini datang daripada pengasasnya sendiri iaitu Datuk Rosli bin Attan. Kan? Yang banyak bagi idea dan bagi sumbangan. Walaupun sebelum PKP pun dah banyak bagi bantuan kepada orang. Tetapi kita tak nafikan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh agensi kerajaan yang lain kan. Kita cuma menyempurnakan ataupun melengkap membantu sahaja lagi kan. Seperti mana NGO yang lain. Dan kita berperanan juga untuk membantu asnaf-asnaf mungkin ada yang tercicir katakan. Ataupun yang mungkin tidak cukup katakan. Kan, terutama kami nak melancarkan pula hari ini secara rasminya kempen Juadah Syawal 1001 Asnaf. Ini istimewa untuk semua rakyat Malaysia yang akan bersama-sama dengan kempen kita pada hari ini insya-Allah. Bermula hari ini dan sampailah Hari Raya Syawal nanti insya-Allah. Yang menjadi tanda tanya pada penonton Ustaz, dalam kotak ni kandungannya apa Ustaz? Dalam kotak ni nampakkan dia punya stiker kat depan tu kan. Special tu kalau boleh shoot dekat gambar tu kan. Memang Juadah dengan tu Ustaz. Juadah Syawal 1001 Asnaf ini. Ini juga idea datang daripada Datuk Rosli, subhanallah. Datuk ni dia punya idea dia banyak. Lah kita ni membantu untuk kita nak kembangkan idea dia bagaimana cara yang boleh kita buat. Dan datangnya idea ni sebenarnya datang daripada mana? Kami pernah hidup susah, semua orang pernah hidup susah kan. Dan ketika mana kita berhari raya tu bayangkanlah kita boleh makan menikmati makanan. Saya pernah ni orang cerita pada saya. Satu keluarga bagaimana seorang ayah yang hanya makan kuah saja. Dan ikan tersebut bagi anaknya makan. Saya berbual dengan maknya. Kenapa pak cik ni dia tak ambil pun lauk? Kenapa dia ambil kuah saja? Dia kata pak cik memang macam tu. Sejak dari dulu lagi. Masa anak kecil-kecil lagi dia ambil kuah saja. Kenapa? Sebab ikan dia bagi pada anak dia. Berbaki ikan itulah yang adik sikit-sikit isi ikan pada tulang tu tadi baru dimakannya. Kita dengar subhanallah. Dan sampai ke hari ini walaupun anak dah besar-besar masih begitu lagi sifat ayah tu tadi. Subhanallah. Kenapa mendahulukan? Dan kita kena ingat benda juga akan berlaku pada 1 Syawal nanti. Semua penonton Selamat Pagi Malaysia akan berlaku juga pada 1 Syawal nanti akan ada keluarga yang tidak ada juadah hari raya. Kita mungkin tahu ini tak ada sembahyang raya kan. Kalau tak mungkin berlaku balik dari sembahyang hari raya tidur saja anak-anak dalam bilik. Tak ada makanan. Kisah seorang ayah, seorang ibu yang cuma makan serdap biskut. Ini cerita yang ceritakan kepada saya. Ibu-ibu ayah yang mengadu. Bagi tin biskut kepada anak-anak. Mak kata apa dekat anak, makanlah dahulu. Mak makan kemudian. Anak kata dekat mak tak nak makan. Mak tak suka pun biskut ni pun. Mak tak suka pun biskut ni. Anak pun makan. Habis makanan anak pun tidur. Mak pergi dekat tin biskut tu, tengok. Apa yang ada dalam tin biskut cuma serdak-serdak saja. Anak sulung mengintai daripada pintu. Tengok kenapa mak begini. Anak tanya dekat mak. Bila anak dah dewasa, anak tanya dekat mak, mak kenapa dulu mak makan serdak biskut saja? Mak kata macam mana mak nak makan biskut tersebut yang anak mak juga tengah lapar waktu tersebut.
Kisah-kisah ini telah menarik perhatian Datuk kami semua dah. Kita tak nak lagi perkara yang sama berlaku pada semasa 1 Syawal tu nanti. Itu sebablah inisiatif daripada Datuk untuk sama-sama kita ni tolong sama-sama membantu untuk nak memberikan juadah kepada, kalau ikutkan kepada kami ini, lebih kurang 1,000 orang asnaf yang kita akan bagi bantuan. 1,000 orang. Dan Alhamdulillah senarai yang ada pada kita pun dah ramai, dah banyak sebenarnya pun. Dan insyaAllah menjelang lebih kurang 2-3 hari ini akan cukup 1,000 asnaf yang akan kita bantu tu nanti. Tapi buat masa ini sekitar Lembah Kelang. Tapi nak bagi makluman kepada semua penonton, Yayasan Budi Ihsan Malaysia dah bagi bantuan bukan setakat bawah hari ini sebenarnya. Dah setahun yang lepas dah pun. Sejak 2 tahun ditubuhkan, bantuan yang banyak kepada semua orang. Macam tadi sebut tadi kan, bukan setakat kepada orang Islam, juga kepada bukan Islam. Apatah lagi kalau kita rebut peluang. Pada bermula 10 hari terakhir Ramadan ini, ada orang WhatsApp saya tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau saya nak bersedekah pada setiap 10 malam terakhir Ramadan? Saya kata, cantik. Kenapa? Sebab setiap 10 malam terakhir Ramadan akan adanya malam Lailatul Qadar. Ada orang yang sedekah dengan saya pada waktu subuh, sebelum subuh. Sebab kalau berlakunya Lailatul Qadar, kan Lailatul Qadar akan berlaku pada malam kan, sampai waktu ke subuh, ada orang masa bersahur. Kalau dia takdirkan Allah Ta'ala berlaku malam Lailatul Qadar pada waktu tersebut, sedekah itu mendapat pahala 1,000 bulan pahalanya. Subhanallah. Begitu sekali nak beritahu kepada semua orang yang boleh, yang faham bagaimana hasrat kami untuk nak memudahkan ataupun nak membantu orang yang sangat susah. Dan inilah yang Nabi ajarkan kepada kita. Nabi diberi pilihan oleh Allah Ta'ala untuk hidup senang, tetapi Nabi memilih untuk susah. Nabi doa kepada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi kepada Allah Ta'ala? Berikan aku satu hari aku kenyang, 1 hari aku lapar. Kenapa? 1 hari aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. 1 hari aku lapar, aku memohon kepada Allah agar Allah bantu aku. Begitu Nabi. Nabi sayang kepada fakir dan juga miskin. Ketika Nabi pergi Isra' dan juga Mi'raj. Nabi pergi Isra' dan juga Mi'raj, Nabi nampak dalam syurga penuh dengan orang miskin. Nabi nampak dalam neraka penuh dengan orang perempuan. Kenapa si miskin ramai dalam syurga? Diceritakan bagaimana fakir miskin ini antara golongan terawal yang masuk ke syurga dahulu. Terkejut malaikat. Allah kata kepada si fakir miskin, "Ma'ainal fuqara wal masakin?" Mana fakir miskin ini? Pergi kata Allah masuk ke syurga. Malaikat tanya kepada si fakir miskin, "Kenapa engkau ke syurga?" Dia kata, "Sewaktu di dunia kami susah. Tapi kami redha dengan kesusahan kami. Kami taat kepada Allah Ta'ala. Kami tak dapat apa yang dimiliki oleh orang yang berada di dunia pada hari ini. Tetapi dengan sebab kesabaran kami dan redha kami, diri akan masuk ke syurga." Kata malaikat, "Masuklah ke syurga." Bayangkan kalau kita membantu orang miskin 1,000 asnaf, kita dapat doa daripada orang-orang yang kita bantu ni tadi. Subhanallah. Itu sebablah kami sangat berusaha, bersungguh-sungguh. Kami datang ke sini semata-mata nak merayu kepada semua penduduk dan juga rakyat Malaysia untuk sama-sama kita menyempurnakan hajat dan juga keperluan tadi rakyat Malaysia lebih kurang 1,000 orang. Dan kalau jadi kan, mungkin akan lebih. Kalau mungkin sumbangan tu banyak, mungkin boleh jangkau sampai 2,000 ke 3,000 orang, insyaAllah kita akan bagi sebagai bantuan nanti, insyaAllah. Mendengar kisah-kisah daripada Ustaz tadi dan juga melihat kepada taburan penduduk Malaysia itu sendiri, mungkin ada sesuatu yang perlu kita lakukan dalam usaha untuk merangkak semula data kemiskinan negara. Dan tumpuan program ini kepada Lembah Kelang meletakkan miskin bandar tu agak tinggi juga, Ustaz. Jadi seterusnya kita ingin bertanya tentang kesampaian juadah ini kepada mereka. Bagaimana jaringan Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam tempoh PKP bersyarat ini? Baik, Alhamdulillah kami syukur pada Allah Ta'ala, kami mempunyai tim yang kuat, yang kita akan ada tim kami ini, wakil-wakil pegawai kami akan pergi setiap Lembah Kelang, setiap tempat ni, setiap daerah tu ada wakilnya di situ. Dan insya-Allah kami akan kumpul semua sumbangan daripada rakyat Malaysia ini dan bermula 5 hari terakhir sebelum Syawal. Maknanya 25 Ramadan kita dah mula agihkan sampailah hari terakhir Ramadan, dan kami akan gunakan semua pegawai kami untuk sampaikan. Dan sebab kami senarai data tu dah ada dah, kan, yang sebelum-sebelum kami dah bagi, dan kami juga dapatkan bantuan daripada institusi kerajaan contohnya kan, yang boleh membantu kami, yang banyak membantu sebenarnya, insya-Allah. Dan sebab itulah kami kata tadi, insya-Allah bermula 5 hari sebelum Syawal dan juga 1 hari terakhir sebelum Syawal, dengan bantuan daripada ketua kampung, antaranya pengurusi Qariah Masjid yang data-datanya ada, kami akan sampaikan bantuan kan. Itu sebab kami sangat mengharapkanlah kalau siapa yang mendengar pada pagi ini secepat mungkinlah dapat memberi sumbangan. Dan yang istimewanya apa pula, sedekah pada waktu pagi ni. Orang tanya pula, "Ustaz, mana baik nak sedekah, pagi ke petang ke malam?" Orang tanya saya dekat situ. Kalau orang tanya saya, 2 hari untuk hari terakhir 10 Ramadan, 2 waktu terbaik. Satu yang saya sebut tadi lah, pada malam
Lepas kita bangkit, kita berqiyam mulai malam tersebut, bertahajud, malam tu kita buatlah. Bersedekahlah waktu tu. Saya sebut apa tadi? Kalaulah jatuh waktu tersebut Lailatul Qadar, dapat pahala 1000 bulan. Bayangkan kalau setiap malam pula dia bersedekah. Ada pula, kita akan sebut nanti kan, juadah kita RM150. Ya. Kita akan detailkan nanti. Ada pula orang yang buat macam mana tahu? Satu malam dia bagi RM30. 30 selama 5 malam dapat RM150. Special macam itu. Nampak tak idea dia buat macam itu? Yang penting sebelum 25 Ramadan dah selesai sumbangan dia. Ya. Yang kedua, sedekah terbaik kata Nabi, ni pagi. Pagi antara sedekah yang terbaik buat rakyat Malaysia. Kenapa Nabi sebut dalam hadis? Nabi kata, siapa yang bersedekah pada waktu pagi ini, kata Nabi SAW, akan dihantar malaikat kepada dia. Malaikat yang akan mendoakan, ya Allah, berilah gantian yang lebih baik kepada orang yang bersedekah. Bertepatan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah As-Saba ayat ke-39. Apa kata Allah Ta'ala? Dan apa sahaja yang kamu berikan, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik, dan Allah lah pemberi rezeki terbaik kepada manusia. Rupa-rupanya kan, kita yang kesempitan rezeki ni, sempit rezeki sekalipun, katalah orang yang nak bersedekah tu sempit rezeki, dia boleh bagi RM50 saja. Dengan sumbangan dia kepada orang yang susah juga, Allah buka pula peluang rezeki kepada dia. Dia dapat pula bantuan daripada kerajaan pula yang lain. Kita takkan sangka begitu, takkan jangka begitu. Itu sebab akhirnya kami berfikiran yang boleh bagi sumbangan ni bukan milik orang kaya semata-mata, tetapi milik orang yang berfikir tentang akhiratnya. Oleh Nabi sebut dalam hadis, man qadha li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan inda mizani fa in rajaha wa ila syafa'atullah. Kata Nabi, barang siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya, saudara kita nak menyambut satu Syawal ni, kita sempurnakan juadah untuk dia. Kata Nabi SAW, siapa menyempurnakan hajat saudaranya walaupun satu hajat, aku menantinya di Al-Mizan ketika mana ditimbang pahala dan dosanya. Kalau berat pahala dia masuk ke syurga, kalau ringan pahala, aku beratkan timbangannya. Sebab apa? Kita bantu orang untuk berhari raya, insya-Allah. Dan kalau kita lihat visual-visual tadi menampakkan bagaimana jaringan dan keukuhan Yayasan Budi Islam Malaysia bukan sahaja di kalangan warga kota tapi juga di kawasan-kawasan luar bandar, ya Ustaz. Betul. Dan dalam pada kita menyampaikan bantuan ini, apakah bantuan-bantuan tambahan yang akan disampaikan kepada golongan asnaf ini? Baik, semasa PKP ni kami bagi sumbangan lebih kurang RM300 untuk satu family. RM300 berupa RM150 berupa barangan. Barang-barangan tu saya ingat gambar-gambar ada kot dah nampak tadi kan. Barang keperluan, dan kita bagi duit cash RM200 kepada keluarga tu tadi. Itu yang berlaku sebelum PKP dan masa PKP. Untuk hari raya ini tambahan untuk keluarga ni pula. Kan termasuk juga istimewanya dalam Ramadan ini kami telah menaja hampir 100 ustaz-ustazah untuk kuliah online maraton. Alhamdulillah. Satu hari ni saya tengah ceramah ni, kuliah tengah berjalan. Satu hari ada 13 kuliah. Sebulan Ramadan ada 390 kuliah. Tak pernah lagi mana-mana NGO yang buat program begini, menaja ustaz-ustaz yang telah terputus. Surau masjid kan dah tutup kan, sementara ni kan nak ceramah tak ada duit. Saya kata dengan Datuk, jom Datuk, kita bantu pula ustaz-ustaz. Di FB ustaz, kita bagi sumbangan, ustaz promote untuk yayasan. Saya ingat boleh masuk Guinness Book of Record Malaysia sebenarnya kan. Sebab tak ada lagi NGO yang buat. Termasuk juga juadah Syawal 1001 asnaf, tak ada lagi mana-mana NGO yang buat. Itu sebab kami bersyukur pada Allah Ta'ala bila Selamat Pagi Malaysia bagi peluang untuk kami menyampaikan hajat ini, menyampaikan hajat Datuk kepada seluruh rakyat Malaysia. Itu sebab saya kata begitu banyak program yayasan buat. Maknanya sumbangan tuan-tuan kepada kami ini takkan terhenti begitu saja. Secepat mungkin kami akan sampaikan kepada orang yang memerlukan. Baik. Dan insya-Allah idea kami nanti insya-Allah akan sampai keluar negara ni kalau ada rezekinya. Insya-Allah menjadi motivasi buat yang lain juga untuk melakukan perkara sama. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami pagi ini. Laman webnya ybim.org.my, juga bagi anda yang ada Facebook, ada Instagram, boleh cari sahaja Yayasan Budi Islam Malaysia, YBI Malaysia. Cuma sikit saya nak sebutkan tadi, untuk nak menyumbang satu set juadah tu tadi, satu package berharga RM150 untuk satu keluarga yang bukan boleh dimakan pada waktu pagi sampai ke tengah hari. Maknanya sumbangan RM150 itu tadi boleh makan tengah hari dan juga untuk makan tengah juga makan pagi. Maknanya dia takkan berhenti dekat situ. Itu sebab kalau nak menanja satu keluarga pun boleh, 2 keluarga pun boleh, 10 keluarga pun boleh, tak ada masalah. Kan nombor akaun dan juga nombor telefon ada tercatat di kaca TV masing-masing, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz dan sama-sama kita doakan kejayaan
program ini yang dibawakan oleh Yayasan Budi Islam Malaysia, dan terima kasih kepada semua NGO seumpama ini yang membantu golongan asnaf, terutama sekali dalam pada kita menyambut ketibaan Syawal dalam keadaan PKP bersyarat yang akan berpanjangan sehingga 9 hari bulan Jun.